kita nak melangkah ke tempat-tempat maksiat, nak kena niat kerana Allah, kita akan menghentikan langkah maksiat kita. Kita nak surf web-web yang porno, katakan. Ya Allah. Kat sini tak ada siapa nak marah. Orang kampung pun tak marah. Roommate pun mungkin dia nampak, mungkin dia tak nampak. Tapi bila kita nak niat kerana Allah, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan dan melihat kita, yes? Phrase yang kedua ni, kalau kita mengejar akhirat, dunia akan berlari-lari mengejar kita. Saya macam pernah dengar terjemahan yang berkenaan. Cuma kalau boleh untuk dirujuk dengan reference yang jelas, saya akan mengupas dengan lebih jelas. Pada pernyataan tu macam, kalau kita kejar akhirat, dunia akan berlari-lari kepada kita. Okey, so anda nak tanya apa? Menjadikan dia akhirat. Okey. As simple as that. Semua benda boleh dijadikan ibadah. Okey. Kan saya sebut tadi al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua asal perkara ini adalah harus. Dan dia boleh jadi ibadah dengan niat yang betul. Contohnya, makan, kalau kita niat betul, dia jadi ibadah. Makan untuk menyihatkan badan. Makan untuk supaya solat lebih khusyuk. Makan untuk tak mengantuk dalam dewan program. Itu satu ibadah. Okey? Dan dia boleh juga jadi sebaliknya. Makan supaya dapatlah mengantuk. It's okay kalau mengantuk waktu sepatutnya kita tidur. Okey? Tapi makan supaya apa lagi yang niat kurang baiklah untuk makan. Supaya kenyang, is fine. Okeylah, berbalik kepada persoalan itu tadi. Bila sebut profesional, bukannya dia duniawi. Kita yang perlu menjadikan dia ukhrawi dengan syarat-syarat ibadah makbulah itu tadi. Contoh, kalau kita menjadi seorang pekerja profesional lah, let's say professional engineer, tapi kita perlu untuk perform at the highest possible standard. Untuk apa? Supaya orang tidak memandang rendah kepada Islam. Kita bawa image Muslim. Contohnya saya Aminur Rashid. Aminur Rashid tiba-tiba disiplin waktu kerja out. Dia adalah suatu gambaran buruk terhadap yalah, non-Muslim bukan berkira-kira kita ni mungkin pergi program ke, ataupun mungkin berqiyamul lail. Tapi kalau kita tak buat kerja dengan baik, tersenguk-senguk dalam office, so that yang sepatutnya ia menjadi ibadah sebagai satu contoh kepada orang lain, tetapi menjadi sebalik. Begitu juga dalam, katakan kita dalam satu company, doesn't mean kita perlu buat benda-benda dalam company itu saja, maknanya dalam bidang kita sahaja. Tapi jadikan ia sebagai satu wasilah dakwah. Contohnya dalam company kan dia ada mailing list dia juga kan. Okey? Alangkah indahnya kalau kita forwardkan tazkirah yang baik. Ni kalau yang majoriti Muslim. Even kalau katakan company yang tak kisah untuk share, kadang-kadang dia share tak benda apa-apa kan, yang merosakkan akal dan seumpamanya. So that kita fokuskan. Contoh kalau kat sini, contoh kita kemukakan fakta-fakta Al-Quran yang bersifat saintifik. Siapa nak marah kita? Just forward. Katakan forward. Kalau katakan kita boleh menulis sendiri, kita tulis sendiri. So that kita punya professionalism
tidak sekali-kali menghalang kita untuk memurnikan setiap tindakan kita menjadi ibadah. Bila kita bekerja dengan majikan yang non-Muslim, bukan bermakna kita buat dosa. Tetapi kita membuka ruang untuk pahala kalau kita amanah. Kalau kita mampu untuk meningkatkan profit ataupun seumpamanya, membersihkan contohnya terlibat dengan akaun dan sebagainya, cuba untuk mencadangkan amalan-amalan yang berkait dengan Islamic accounting. Dekat University of Dundee baru-baru ni dia buka Masters in Islamic Accounting. Orang-orang yang ambil Accounting and Finance. Saya tanyalah seorang student, Malaysian student yang buat Islamic Accounting. Sebab saya pun first time jumpa ada Islamic Accounting. Yang menariknya dia kata, Islamic Accounting cuba untuk menzahirkan ataupun menampilkan transparansi yang lebih berbanding dengan standard ataupun amalan accounting practice yang sedia ada. Kata je, wallahu alam betul ataupun tidak, tapi wajar untuk difikirkan. Standard accounting yang ada, kadang-kadang dia manuver figures untuk memastikan account balance. Tetapi Islamic accounting, kalau tak balance, itu bukan persoalan. Tetapi yang penting transparency. So that dia punya mungkin tak balance, tapi semua benda akan ditampilkan. Kan menarik? Jadi, semua benda sepatutnya boleh untuk dijadikan ibadah. Okey? Ini beberapa perkara yang lain lah yang boleh baca sendiri. Contoh, suka mencipta alasan dan segalanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ini yang disebut sebagai haba'an mansura. Debu-debu yang berterbangan. Kalaupun kita berlimpatkan dengan dia buat solat, tetapi dengan niat yang tak betul, maka dia akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Okay, saya kira cukup sekadar tu. Minta maaf sekali lagi sampai pukul 4.30 ya. Lebih pasir. Serahkan kembali kepada Allah.